Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru setelah disahkan bagi jangkitan COVID-19 hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 2 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 26 April 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes jangkitan COVID-19 disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, 2 kes telah disahkan sembuh dari COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 123 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasihan Kebangsaan pada ketika ini kepada 14 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga seramai 119 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,445 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 95 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 12,981 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi positif semasa pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes telah disahkan positif semula, manakala 2 kes telah dibenarkan pulang pada hari ini. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini seramai 21 orang, di mana 8 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Muslimah Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Kampung Lambak Kiri dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid pagi tadi menyampaikan sumbangan berupa berangan asasi dan bantuan kewangan kepada 23 buah keluarga yang kurang berkemampuan. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Sumbangan yang dihantar dari rumah ke rumah itu turut mengambil langkah berjaga-jaga mengikut saranan Kementerian Kesihatan, antaranya melaksanakan penjarakan fizikal. Alhamdulillah, ini merupakan aktiviti tahunan kami yang mana pada tahun ini kami membuat kira kutipan bersama dengan ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah kira daripada barang-barang asasi dan juga ada duit lah yang kami berikan untuk penerima-penerima yang kurang pendapatan untuk membantu beban diorang menghadapi bulan puasa. Bersahur adalah amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu diikut untuk mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikuti bahan mengenainya selepas ini. Amalan bersahur mempunyai banyak kelebihan kepada setiap umat Islam yang berpuasa. Selain amat penting sebagai persiapan bekalan tenaga di siang hari, bersahur adalah amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu diamalkan untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut dijelaskan oleh Awang Muhammad Nashin bin Superi, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Antara kelebihan bersahur adalah kita mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut Imam Nawawi rahmatullah taala di dalam kitabnya dalam kitab Sahih Muslim ada menyatakan bahawa sahur bukan sahaja memberikan kekuatan tenaga untuk kita
berpuasa di siang hari, malah waktu sahur juga ialah waktu turunnya rahmat, waktu doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang penuh dengan keberkatan. Kita ni disunatkan juga mengakhirkan sahur sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ada salah satu hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawa kami telah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami menunaikan solat fardu subuh bersamanya. Mengantuk, letih dan penat sering dijadikan alasan untuk tidak bangun bersahur. Namun, umat Islam perlu merobot pahala bersahur kerana ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Jadi sebenarnya kita ni cuba ambil positifnya saja. Kan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah pun orang memberikan ganjaran kepada kita ni semua apabila kita ni bersahur, walaupun cuma kita ni meneguk secawan air ataupun makan sebiji kurma, ganjarannya Allah sudah menjanjikan kepada kita ni memberikan pahala yang berlipat kali ganda berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini pastinya ramai yang tidak melepaskan peluang untuk menunaikan solat sunat tarawih bagi meraih keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 di negara ini, orang ramai disarankan menunaikan solat sunat tarawih di rumah masing-masing. Awang Helman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah, College University, Perguruan Ugama Sri Begawan Kubu SB, dalam temu bual bersama RTB menjelaskan menunaikan solat sunat tarawih boleh dilakukan secara santai sahaja, yang penting menjaga rukun solat. Contohnya, lepas saja takbir, kemudian kita dibaca surah Al-Fatihah, kita ini menjaga yang rukun. Kemudian selepas surah Fatihah, jangan terhingaukan surah yang panjang-panjang. Ini bagi orang yang tidak biasalah. Namun saya percaya ada juga yang mau surah panjang-panjang. Tapi bagi orang yang minimumnya, yang paling kurang membaca surah Al-Ikhlas pun jadi tak apa sahaja yang ia hafal. Ataupun satu ayat daripada Al-Quran pun boleh juga. Okey, ia tidak wajib, bukan syarat sah sembahyang. Kemudian mestilah juga tahu, mau mesti tahu juga rukun-rukun solat tu juga. Macam biasa kita ni solat. Dan berkenaan dengan bilangan rakaat, kita ni buat 20 rakaat dan alhamdulillah dalam masa COVID-19 ini kita ni ada peluang masa yang panjang. Jadi dicadangkan kita ni buat relax saja, santai-santai, menghayati tarawih itu sendiri. Itu bertenang-tenang, solat tarawihnya habis saja 2 rakaat, boleh duduk, zikir, minum-minum pun boleh, tidak ada masalah. Kemudian sambung lagi, sampailah habis ke 20 rakaat. Kemudian sambung lagi dengan 3 rakaat witir. Bulan Ramadan adalah bulan mulia yang sangat dinanti-nantikan umat Islam di seluruh dunia. Kerana dalam bulan inilah setiap umat Islam berpeluang untuk melipat gandakan pahala dalam mengerjakan amal ibadah, sama ada amalan-amalan fardu ataupun sunat. Meskipun dunia kini dilanda pandemik COVID-19 yang menyebabkan larangan perhimpunan diadakan dengan menggunakan kaedah teknologi pada masa kini, pelbagai pihak di negara ini telah melaksanakan inisiatif berkebajikan dengan menyemarakkan pembacaan Al-Quran, berzikir dan kegiatan-kegiatan keagamaan secara dalam talian. Semasa tinjauan pewarta RTB di daerah Tutong, beberapa kelas Al-Quran secara dalam talian dilaksanakan dengan efektif dan mudah dan ia menerima sambutan menggalakkan. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Telisai daerah Tutong bersama para muslimah masjid berkenaan mengambil inisiatif menggunakan aplikasi video WhatsApp atau panggilan telefon sebagai kaedah pembelajaran dan pembacaan Al-Quran. Program mengaji secara dalam talian ini dibimbing oleh pegawai hal ehwal masjid dan juga tenaga pengajar masjid tersebut melalui program 1 hari 1 juzuk. Program pembacaan Al-Quran secara online ini telah pun kami adakan pada minggu yang sudah, dan alhamdulillah sambutan
peserta-peserta bagi pembacaan Al-Quran online ini amatlah menggalakkan. Selain itu juga pembacaan Al-Quran ini kami membuat secara bertasmik melalui aplikasi WhatsApp video call secara bergilir-gilir. Pembacaan Al-Quran secara online ini akan kami teruskan istiqamah selain daripada musim COVID-19 ini. Kami juga mengambil sukut bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan. Pembacaan kami memang program kami dalam masa sepanjang cuti itu memang sudah dibagi-bagikan kepada muslimah supaya muslimah itu indah putus pembacaan dan indah boring sepanjang percutian. Jadi kami menggunakan inisiatif membaca di rumah masing-masing dengan program 1 hari 1 juzuk. Artinya pembacaan yang berpanjangan selain daripada kami mengikuti program yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Masjid, iaitu bacaan secara bertadarus. Kemudian saya akan mentasmik bacaan mereka. Siapa-siapa yang sudah rasa-rasanya ada berpeluang untuk ditasmik dengan secara menggunakan video call saja. Auda ingin memanfaatkan masa yang banyak terluang semasa teranah di rumah dengan aktiviti berfaedah. Apa kata Auda isikan masa dengan menghasilkan sesuatu yang baru seperti berjinak-jinak dalam pembuatan kukis atau biskut yang enak seperti yang dilakukan oleh Dayang Nur Hashimah binti Haji Muhammad Husaini sehingga menjadi seorang pengusaha kukis tempatan yang dikenali di media sosial. Laporannya bersama Liana Suhaimi. Just an art, it's science. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Begitulah prinsip Dayang Nur Hashimah sebelum menceburi perusahaan kukis. Meskipun tidak memiliki sebarang kemahiran dalam bidang tersebut, namun ia bukan penghalang baginya. Dengan hanya berbekalkan hobi, beliau memberanikan diri memulakan bisnes online, The Baking Mummy, pada tahun 2017. Skill memang ada, zero. Even dari baking pun memang zero. Tapi disebabkan masa ni ada kemudahan Instagram, so dari sana saya melihat ada macam dari outsiders ni, diorang ada membuat decorated cookies ni. Jadi rasa tu ada interested, macam kan mencuba. Cabarannya mesti masa membuat cookies itu bukan sekejap. It takes long hours. Berikutan wabak COVID-19 yang memerlukan orang ramai teranah saja di rumah, Dayang Nur Hashimah mempelbagaikan lagi pembuatan kukis. Bukan hanya fancy kukis, bahkan juga menjual kit menghias kukis. My daughter ni merequest kan minta kan membuat dekor kukis ni lah. So I buatkan. Beberapa hari lepas satu, one of my friends ni ia men-text, men-DM kan minta buatkan satu set saja. Kali saya buatlah. Alhamdulillah dalam sebulan itu manage to sell dalam 300 lebih kan ke 400 kotak. Jika Dayang Nur Hashimah boleh berjaya, mengapa tidak Auda? Oleh itu, isikan masa terluang semasa teranah di rumah dengan aktiviti yang bermanfaat. Mostly feedback daripada parents, diorang yang memberitahukan. Kids alhamdulillah terisi masa diorang itu dengan mendekor cookies, menghilangkan rasa boring itu.